Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang buat semua pendengar di alam maya. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada petang 3 Ramadan 2021 Masihi bersamaan 1442 Hijrah dengan norma baharu. Kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah dan bertafakur bagi non-Muslim. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan buat semua yang berusaha. Profesor Madya Dr. Aminah Bibi binti Sadawi, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Bahasa, merangkap panel mingguan penceramah Read the Book, Start the Talk pada petang ini yang dikasihi ahli jawatan kuasa program Ustazah Dr. Mahfuzah Muhammad Zabidi, Dr. Tahira Bibi TKM Tanggal, barisan staf dan pensyarah serta para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Majlis pada petang ini dihadirkan dengan seorang tokoh ilmuwan yang cukup talented iaitu Profesor Madya Dr. Aminah Bibi binti Sadawi, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Bahasa yang merupakan penceramah kita pada hari ini untuk sesi perkongsian buku secara langsung yang bertajuk The Quranic Law of Attraction. Sebelum itu, izinkan saya kenalkan sedikit tentang latar belakang penceramah kita. Seterusnya, nama diberi Aminah Bibi binti Sadawi, berumur 51 tahun. Okay, but still young, look younger, telah berkahwin bersama jejaka idaman iaitu Tuan Haji Omar, guru penolong kanan di Sekolah Kebangsaan Johor Jaya 2. Anak jati Johor, dilahirkan di HSA dan kini menetap di Masai Pasir Gudang. Beliau mempunyai 3 orang cahaya mata. Anak pertama audiologis di Hospital Penawar. Anak kedua medical study final year di UKM. Masih single ke doktor? Dan yang bongsu baru tamat SPM. Okay, so far kalau kita tengok setting anak-anak doktor ni hebat lah. Okay, medical punya background, so mak ayah tak pening lah kalau nak jaga bila sakit pening esok kan. Okay, seterusnya slide Aina. Beliau mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Johor Bahru. Pendidikan di Maktab Rendah Johor Bahru, seterusnya Bachelor Pendidikan di Universiti Malaya Kuala Lumpur dan Master PhD dalam bidang pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai. Okay, by the way kan kalau kita tengok saya dengan doktor ni macam alumni sangat kan, alumni universiti, alumni fakulti, kedua-dua universiti. Okay, seterusnya dari segi perkembangan kerjaya pula, beliau telah berkhidmat seawal tahun 1993 di Sekolah Kebangsaan Sungai Tiram Johor iaitu sebagai guru terlatih. Seterusnya Sekolah Rendah Kebangsaan Cahaya Baru Johor, seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Puteri dan pensyarah di UTM dan seterusnya menjadi pensyarah kanan di UiTM Kampus Pasir Gudang bermula tahun 2020. Okey, kira kita sama-sama boleh take energi hebat doktor dari segi pengalaman kerjaya beliau itu. Okey, tanpa membuang masa, terimalah penceramah hebat kita dan tajuk hebat buku. Topik beliau yang bertajuk The Quranic Law of Attraction. Falyatafadhal ya mashkura doktor. Assalamualaikum. Sekejap ya, saya share screen. Okey, kita end show lah. Nampak tak screen? Okay, so far nampak. Okay. Assalamualaikum, very good afternoon, selamat petang. Thank you Madam Moderator, Masya Allah. Tak, saya bukan sehebat yang Puan Suzaina bagi tahu, ini saja Allah tutup lah. Kita punya banyak kekurangan kita yang Allah tutup ya, sebenarnya kita bukan hebat. Okay, sedikit sharing saya, tapi sebelum tu saya ucapkan terima kasih pada Dr. Tahira, Mitasa, Pewani and then I Care for having such sessions
untuk kita sama-sama sharing di sebalik kita punya kesibukan bekerja. Kita sharing sesama kita untuk motivasi diri, untuk ingatkan balik apa yang kita terlupa. So thank you very much for the session. Saya akan mix MBI sebab saya memang in a formal session memang saya tendensi untuk menggunakan bahasa Inggeris tu lebih. So tak kisahlah okay je. Okay, sebelum saya mula ni, saya kan petang-petang puasa ni saya tahu semua tengah lapar gila kan. Tengok makanan sekejap. Kemudian just take a piece of paper and a pen or maybe just write down on your handphone ke mana. 3 makanan, tak kisahlah dessert ke, buah ke, apa ke, yang you rasakan nak makan sangat. Buka ni ke, ataupun dalam petang besok ke, dalam minggu ni ke, rasa macam teringin lah nak makan tu. Cuba tulis sekejap kat paper. Okay, dah tulis Sekarang ni, tutup mata sekejap. Okay, bayangkan kita dapat makanan tu. Okay, don't cheat. Tutup mata, betul-betul fokus pada makanan yang kita tulis tadi. Bayangkan kita nak makan, kita akan dapat makanan tu. Bayangkan kita nak makan, kita tengah makan makanan tu petang ni ke, besok-besok ke. Okay, trust me, insyaAllah, kalau tak petang ni, petang besok, dalam minggu ni insyaAllah makanan tu awak akan dapat. Okay, insyaAllah. Sama ada awak sendiri pergi bazar tu ternampak awak beli, ataupun you tend to buy all the ingredients, you rasa you nak masak sangat benda tu, ataupun mungkin ada jiran, kawan, siapa-siapa hantar makanan tu pada you. You akan rasa, you akan dapat makan. Itu tandanya ada daya tarikan. Tenaga tarikan tu ada pada kita. Okay, banyak tak, perasan tak kadang-kadang kita terasa tau nak sangat benda ni, tiba-tiba benda tu datang tanpa disangka-sangka. Itu sebenarnya dah membuktikan pada dunia ni sebenarnya ada tarikan pada manusia. Okay, sebenarnya sebelum saya baca buku yang saya akan kupas sekejap lagi tu, saya pernah terbaca buku ni, The Secret. The Secret ni saya rasa masa tu saya in one of the libraries lah. Saya baca, saya tertarik dengan buku ni sebab dia sangat memotivasikan diri. Dia cerita tentang how thoughts can change human beings life. Macam mana pemikiran kita sendiri boleh mengubah kehidupan. Dan based on this book by Rhonda ni lah. Dia kata, God will give you. You just ask. Tanya je lah. Tuhan akan bagi. Dan Tuhan yang dimaksudkan dalam di sini ialah based on Christianity. Dia fokus pada Bible. Dia guna perkataan the teaching of Abraham. Siapa Abraham pada kita yang Islam? Kita tanya pada diri kita, siapa Nabi Ibrahim? Jadi kalau Christianity, sorry to say, based from Islam, okay, diorang pun tak boleh nak sangkal lah, okay. Ada, kenapa kita tak kupas benda yang ada dalam kita sendiri? Islam, itu satu rezeki kita dalam Islam kan, kita dah Islam, everything is there, it's a perfect way of life. Dan dalam buku ni yang best dia cerita, dia kata semua benda dalam kehidupan ni dipengaruhi oleh hukum tarikan, law of attraction. Dia kata untuk sesuatu benda tu memang dah ada dah law of attraction. Either we notice it or we don't notice it. Kita sedar ke tidak aja benda tu. Dan nak gunakan ke tidak law of attraction ni. So before I go further, tengok soalan matematik ni. Saya tak pandai matematik sebab tu jadi cikgu English saja. Kalau tengok matematik ni, okay, very simple kan. Saya ni memang off lah, matematik memang off. Pergi tukar duit pun kadang salah tu. Okay, so kalau tambah-tambah ni, jawapan dia confirm, you tahu kan? Perasan tak? Kalau kita tambah-tambah, benda tu bertambah. Tapi once we bring in negative, dia akan jadi negatif kurang. Even, I don't know matematik punya orang yang tahulah benda-benda ni. Even if we put 4 dan plus, we put negative 4, it becomes reduce, the number goes decrease. Jadi
Macam tu lah kehidupan kita. Kalau kita bagi positive, 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 positive will come in. Not I say. It says in this book. Later I'll talk more about it, yeah. And once you put in negativity in you or in your surrounding, you bring negativity, the rest will turn to negativity. So, itulah yang saya sangat minat. First when I saw this book, masa saya kat kedai buku, ini dah lama, buku ni saya beli dah lama sangat, dah kuning dah ni, dah kuning dah. Okay, dah lama sangat buku ni saya beli. When I saw, sebenarnya saya tertarik nombor satu sebab cover dia sangat menarik. Saya sangat sukalah colour and the way it's presented here, saya sangat suka. Kemudian saya ternampak perkataan law of attraction tu. Saya kata saya teringatlah buku ni saya ada baca in one of the libraries about law of attraction. It's masa tu saya tak ingat buku tu apa. I remember reading it about law of attraction, and suddenly when I saw it's Quranic, and also when I read kat bawah ni ditulis serlahkan potensi diri secara optimum dengan kuasa tarikan berteraskan Al-Quran. That's what we are reading every day. So apa yang kita boleh optimumkan based on Al-Quran. And Rushdin Rauf telah, I think he made a very good effort, buku Secret tu keluar tahun 2006. He came out with this book in 2009. So dia memang dah nampak tu, dia, at least he's good. Saya baca pun saya nampak, kenapa kita mesti ikut Bible punya say. Although it motivates us, but at the same time saya deep in my heart saya fikir kenapa kita kena ikut tu. But this man is very intelligent. He came out with, dia ada kepakaran lah dekat sini. Okay, so dia dah tunjukkan pada kita buat apa kita fikir yang lain-lain, because Islam is the way of life. Whatever we do is the way of life that we should follow. Follow apa yang Islam suruh. Allah pun dah cakap kan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Semua orang yang membaca Al-Quran ni dan dirikanlah semayang, keluarkanlah sedikit daripada wang-wang yang kita ada ni, insya-Allah kita takkan rugi. Allah dah janji dah. It said in this book as well. Okay, dia kata Allah kan dah janji dalam Al-Quran, itu satu bentuk tarikan, law of attraction yang Allah dah bagi kat kita. Dia kata, come on, I'm telling you, you do this, I'm going to give you. You are not going to apa-apa yang you tak nak takkan berlaku. You takkan rasa rugi. Just give. Okay, do these 3 things. Allah dah jamin kat kita, tapi kita kan manusia. Masya Allah, Rasulullah sebaik-baik manusia. Saya buka ustazah, minta maaf kalau saya ada kesalahannya. Saya share apa yang saya tahu, apa yang saya baca di buku ni, dan maybe based on some of my experiences, ya. Rasulullah sebaik-baik manusia pun, dia dah habis baca Quran, dia baca doa, dia kata, Ya Allah, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura. Kita baca tu di akhir baca Quran. Rasulullah pun minta sebaik-baik manusia, dia kata, Ya Allah, jadikanlah Quran tu landasan hidupku. Yang kita ni lepas baca Quran memang gak bacalah doa tu. Rahmatilah Allah kami, Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran tu pemimpin kami, kita nak ikut cara itu, berikan Al-Quran tu pandu kita dalam kehidupan, dalam kubur kita. Benda tu dah cantik doa tu. Bacalah, itu ada dekat muka surat depan, di bahagian belakang tu bila kita baca doa khatam. The first few sentences tu, verse kat situ memang bacalah, itu memang dah Allah bagi kita kekuatan untuk sentiasa baca Al-Quran. Saya nak tanya 3 soalan termasuk untuk diri saya sendiri. Pernah tak kita menitiskan air mata? Ni saya copy daripada buku ni sebab tu ejaan dia menetes. Betul, pernah tak kita menitiskan air mata ataupun tak menitiskan air mata pun kita rasa sedih, sayu, sebab bila kita baca Al-Quran. Yelah, kadang-kadang kita tak faham pun sebenarnya bahasa Arab. Yang lain lah ustazah, ustaz yang dia faham tak apa, macam saya tak faham. Ramai antara kita tak faham, kita ngaji je. Kadang-kadang kalau ada masa kita tengok terjemahan, kita kadang tak faham. Tapi ada masa kita akan rasa sebab, kita rasa nak nangis dan mungkin kita menangis.
Dan ada tak kadang-kadang kita rasa gembira sangat bila kita dah habis 30 juz tu. Kita dah khatam je kita rasa happy, dia lain macam. Dan ada tak pernah kita tinggalkan Quran sekejap dalam beberapa hari kita rasa macam something is missing in my life. Saya tak buat sesuatu, saya rasa benda yang saya buat ni macam tak betul, ada kekurangan. Kalau ada 3 perasaan di pada diri kita, I'm talking to myself and also to all my friends out there, kalau kita ada 3, sebenarnya kuasa tarikan Al-Quran itu dah ada dalam diri kita. Cuma hukum tu dah ada, hukum tarikan Al-Quran dah ada, cuma kita nak grab ke tidak aja. Kejayaan tu kita nak ke tidak aja. Dia dah ada pada diri kita. Kalau 3 ni kita dah ada rasa dalam diri kita. Okey. Nah, masa sekolah lah kan. Masa sekolah dulu belajar fizik. Kan kita belajar hukum tenaga, betul tak? Tenaga tidak boleh berada dalam satu keadaan yang tetap. Dia sentiasa kena berubah. If I'm wrong, please correct me, engineers or engineer yang pandai sains. Contoh kalau kita switch on fan, kita tekan je, tenaga elektrik tu akan berubah menjadi tenaga kinetik. Jadi pusing. Kalau kita switch on the television, kita on aja, tenaga elektrik akan berubah menjadi tenaga cahaya, tenaga bunyi. So it won't stay at one position ataupun satu keadaan. Macam tu juga Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran tu ada tenaga yang apabila kita baca, dia akan berubah. Tenaga tu tak akan kekal dalam Al-Quran tu sahaja. Dia akan berubah pada orang yang membaca. Bukan saya cakap dalam buku ini, ya. Dan betul, kalau kita baca Quran, tenaga itu akan masuk ke dalam diri kita. Okay? It won't stay in the Al-Quran itself. It will definitely transfer to the person who's reciting it. Okay, macam mana? Sebab itulah kadang kita rasa sebab, kadang kita rasa macam bahagianya, kan? Ataupun kadang-kadang kan, perasan tak? Sometimes you have a certain problem. Or you want to decide on something. You katalah kalau orang yang jenis selalu baca ikut susunan muka surat. Once you turn to that day punya muka surat, tiba-tiba you rasa intipati dia sedang memberitahu you sesuatu terhadap masalah yang you hadapi. Ataupun memang kalau you bukan jenis orang yang selalu susun-susun main buka baca je, you buka pada page yang you tiba-tiba akan dapat penyelesaian ataupun something valuable to overcome what you are feeling at that particular moment. Dia akan berkomunikasi dengan you. Memang itulah hukum tenaga dalam Al-Quran. Okay, so Rusdin Rauf ni, dia kata ada beberapa elemen untuk kita berjaya. Okay, 3 main elements. The first one he says tenaga doa. Okay, tenaga doa. Kenapa tenaga doa? Dia kata Al-Quran memang penuh dengan ayat-ayat Al-Quran tu, dan dari situlah kita ambil ayat-ayat untuk kita berdoa. Yang kita baca Allahumma barik lana, yang kita baca apa, semua tu ialah daripada Al-Quran. Doa. So ada separuh orang dia punya perception is kalau kita nak berdoa, sebab ayat ni datang daripada Quran, kita kena ambil wuduk, kita kena duduk atas sejadah, kita kena bertelekung cantik-cantik, okay, duduk dan menadar tangan dan minta. Actually no. Doa is at all times. Sekarang pun semasa saya bercakap, kalau dalam hati masing-masing sedang berdoa, ya Allah, sekiranya ada ilmu di sini, kau masukkanlah dalam diriku. Dan saya pun yang bercakap dalam hati saya ni, ya Allah, sekiranya ada ilmu yang saya dapat sampai kepada kawan-kawan saya kat sana, ya Allah, kau berilah pahala untuk diri kami. Jadi doa ni bila-bila masa, while you are driving, while doing something, cooking, anything. You masak, ya Allah, makanan yang aku masak ni kau berkatilah, dan makanan ini kau berilah pada anak-anakku dalam keadaan yang penuh keberkatan. Supaya dia jadi zat. Masa dulu kita buat. Sebab orang tua suruh. Mak cakap masak, baca bismillah, baca doa ni untuk anak-anak, niat macam ni kita buat. But sometimes we don't know the reasons behind it. Apa-apa yang kita buat, doalah. First yang perlu kita buat. Ya, sebab apa? Hukum tarikan doa dalam hati kita ni, dia macam
dia boleh tarik perkara-perkara yang baik untuk diri kita. Apa yang kita nak tu dia akan datang. Datang tu bukan setakat kita datang tau, dia akan beri kita cara jalan keluar untuk kita dapatkan apa yang kita nak. Kita doa apa yang kita nak, kita rasa, dan kadang-kadang hati kita tu akan memberitahu sesuatu pada diri kita, you should do this, you should do this. Dan bila kita berdoa, ya Allah kalau ini betul untuk aku, gerakkan hati aku ni betul, kau dorong aku untuk membuat sesuatu. Dan insya-Allah jalan keluar untuk tu tetap akan ada. Rezeki tu tetap akan datang, dan doa, apa yang kita doa, insya-Allah Allah akan terima. Kerana memang doa abstrak. Okay, abstrak sangat. Kita tak nampak apa yang kita doa. Kita tahu apa yang kita doa, but we cannot touch our doa. But the doa can change, the tenaga can change to concrete. Kita akan dapat apa yang kita nak sebenarnya. Nanti kita akan gembira. Sebab apa? Doa kan senjata orang Islam. For our economy, for ourselves, for our family. So doa memainkan sangat-sangat penting. So never ni lah kecewa ke apa kalau doa kita tak dimakbul, kerana pertolongan Allah beri rezeki pada kita ni dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang yang kita tak sangka-sangka. Kita tak sangka di luar jangkaan, but he will push us to do something untuk dia beri rezeki tu. Banyak benda lah. Okay, apa yang kita fikir ni sebenarnya doa. So think positive. Itu yang dia ceritakan dalam buku ni. Dia kata you think positive, itu ialah doa you. Apa yang you fikir, itu adalah doa. Kalau kita fikir, kalau aku buat ni nanti kawan aku cakap apa pula. So you're already, you ada split dekat situ. So negativity akan masuk. So you cakap ke, you fikir ke, you buat ke, think positive, because that is where positive things will be given back to you. Sebab Allah ni dia apa-apa pun dia boleh bagi kan. Minta 1 juta sekalipun dalam bentuk duit pun dia boleh bagi. Apa lagi, saya ingat lagi masa saya pergi Mekah kan, selalunya saya bawa sarung tau untuk masukkan slipper. On that particular day saya tak bawa. So saya cakap dengan mak saya, Allah mak lupa lah mak. Mak kata baca bismillah tawakkaltu ala Allah, letak kat luar tu je. Lepas tu saya baca. Okay, tapi jauh di sudut hati saya, oh tak hilang ke slipper aku ni? Semua bersepah ni kat sini kan dalam hati tau. Sipah je kot kan. Saya letak, masuk dalam sembahyang 2 rakaat, saya keluar. Memang hilang. Saya cakap, Mak, saya baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Mak kata kau baca pakai mulut ke pakai hati? You are reciting pada Allah, you minta, ya Allah kau jagalah selipar. Ya Allah, benda yang paling teruk kan, selipar je kot. Allah boleh jaga satu dunia, and then you nak Allah jaga selipar je. Ya Allah tak boleh jaga ke selipar you? Kan, kalau kita fikir balik kan, kita minta Allah tolong jaga selipar je pun kita down. Kita risau. Hilang ke tak ni aku tak letak sarung. Jadi Allah tunjuklah, kau ragu pada aku lah pula. Aku dah cipta satu dunia macam ni. Kau letak selipar, suruh aku jaga selipar je. Ya Allah, apa ni? Kau tak percaya kat aku. So, you put your 100% trust on Allah. Itulah hukum tarikan. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita rasa, buatlah secara positif, because itu adalah hukum tarikan. Okay. Kalau rasa doa tu tak kau, ya Allah aku dah penat tau doa. Jangan kecewa. Kalau Allah tak kabulkan, sebenarnya Allah tahu apa yang dalam hati kita. Kita doa nak A. Kenapa kita nak A? Mesti ada kita cakap dengan orang, aku kalau dapat ni. Tapi kita lupa ada seseorang yang tengok hati kita. Kalau dia nak bagi tu, dia tahu apa dalam hati kita. Itu satu sebab. So betul kenapa yang dalam hati kita dulu. Kalau kita nak Allah kabulkan doa kita. I'm telling this to myself and to my dear friends out there. Kedua, jika suara lidah, okay, ada muka surat 30 dulu. Jika suara lidah sama dengan suara hati, Allah akan kabulkan. Sebab apa kan kita doa tau, kita nak A kan.
Tetapi jauh dalam sudut hati kita tu macam bergerak B yang bergerak tau. Dia bertentang. It contradicts. Jadi Allah takkan bagilah. Allah bagilah yang ada dalam hati tu. Lidah tu atasan je. Allah bagi yang dalam hati. So when we pray, when we doa bersungguh-sungguh, mintalah apa A dan A tu tepat pada apa yang kita nak. Jangan ada was-was. Dan yang ketiga, kalau masih juga tak termakbul, mungkin Allah tahu kalau dia bagi ni, something bad will happen to you. You cannot go to Jannah. Jadi Allah tak bagilah kat dunia ni. InsyaAllah akhirat ke di syurga nanti insyaAllah Allah bagi. Yelah kadang-kadang kan, maaflah cakap kadang-kadang kita nak sesuatu. Let's say we are married for years, kita tak ada anak. Tak apa, kita dah doakan. Kita jalankan tanggungjawab kita dengan penuh khusyuk. Kita doa, kita minta, kita semua. Dah buat dah. Tapi Allah tak bagi, kenapa? Kemungkinan adanya anak itu nanti pada kita tak dapat masuk syurga. Mungkin kita tak dapat didik dia dengan baik ke, ataupun ada kelemahan pada kita ke. Allah kata nanti aku bagi. Kat syurga nanti kau dah ada. So don't worry. Anything that happens, think positive. Biarlah orang keliling kita akan bersuara macam-macam. Kalau kita rasa kita buat ni salah, memang orang akan cakap lah, confirm. Kalau kita rasa kita buat ni betul, kita ikut Allah punya instruction Allah, arahan Allah semua kan kita ikut. So don't have to worry about orang keliling. Orang keliling will give you negativity. Don't bring negativity into your life. Memang akan ada. Ialah umur dah 51 kan, dah macam-macam lalui kan. Saya pun dulu seorang yang sangat cepat marah. Okay, saya cepat marah. But as years goes on, saya nampak penyusunan Allah tu macam mana ya Allah, Kau Maha Besar. Yang menyusun pergerakan hidup kita ni, pergerakan hidup saya ni dengan apa yang terbaik untuk aku. Jadi, just ask what you want without any doubt. Ya, minta sahaja. Yang kedua dia kata elemen yang berjaya ialah elemen bersyukur. Tak kira lah apa benda cara, mesti bersyukur. Syukur tu macam mana? Syukur tu ialah cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah kan. Itu je ke? Sebab Allah kata kalau anda bersyukur dengan pemberian aku aku tambah-tambah. Kalau tak bersyukur, kau kufur, aku ambil balik. Allah dah cakap dah. So macam mana kita nak bersyukur? Syukur ni satu yang kita, yelah dalam mulut kita selalu cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita nampak benda yang besar. Tapi cuba kita tarik 5 minit, tahan nafas kita 5-10 minit, kalau tak ada oksigen apa jadi? Itu pun kita dah bersyukur. Kita sihat, saya boleh bercakap ni pun saya bersyukur pada Allah. Bersyukur Alhamdulillah pada Allah. Antara cara yang kita boleh buat, sebab apa tahu? Sebab kita sekarang ni boleh bercakap, okay? Berapa ramai antara kawan-kawan kita yang ada macam-macam masalah, yang macam-macam bandingkan kita ni, jangan dengan orang yang lebih baik daripada kita lah. Kalau untuk bersyukur, okay, kejayaan lain. Ini untuk bersyukur, pandanglah orang yang lagi susah. Nah, hari ni makan nasi dengan telur kicap. Contoh, you complain your wife masak telur kicap. But, ada orang yang makan nasi sahaja pun ada. Nasi dengan kicap sahaja pun ada. Kan kita lebih baik. So bersyukurlah pada apa yang Allah bagi. Ya, sebab kita, kadang-kadang itulah, kita ni kadang-kadang susah. Sebab kita benda-benda untuk bersyukur ni kita tengok orang lebih baik daripada kita. Boleh tengok orang yang lebih baik daripada kita untuk for example, as a role model for us to move forward positively. Jangan tengok orang di atas untuk kita move forward ni, untuk jatuhkan kita lagi. Paling-paling teruk pun lah, setiap kali lepas solat, nak tunjuk rasa syukur tu pada Allah, setiap kali lepas solat, syukurlah pada Allah. Nak buat solat syukur memanglah kita ni kadang-kadang berat. Nak buat solat wajib tu pun kadang-kadang berlari dah hujung-hujung waktu kadang-kadang.
nak tunjuk syukur pada Allah sekurang-kurangnya lepas akhir dah doa dah alhamdulillah tu, sujudlah syukur, ya Allah kau beri aku peluang untuk sekurang-kurangnya masih ada sehingga sekarang ni pukul 2 lebih. Tadi solat zuhur, dan solat zuhur sujud syukur, bukan susah, sujud, berzikir sikit, tasbih sikit untuk Allah dan salam. That's it. At least you are showing to Allah that Allah, I bersyukur pada apa yang you beri pada I. And I really need you to help me. Kadang-kadang it's easy to say syukur alhamdulillah aku ni kan. Tapi we never show to Allah that we are syukur actually. Itu yang dia cakap dalam ni. Nanti bacalah. Siapa nak pinjam boleh saja. Buku ni memang seronok. Tak mahal pun, belas-belas ringgit. Dulu ni I don't know which year I bought. It was at 13 ringgit 90 sen. Now I don't know how much is it, but it's very interesting. Siapa nak pinjam pun boleh ambil lah. Dan ketiga, elemen yang nak berjaya dia kata kena sabar. Dia kata, ini saya tak tahu, Ustazah mesti tahu kat luar sana betul tak yang dia tulis. I'm very sure it's correct lah. Dia kata ada 90 kali dalam Al-Quran disebut perkataan sabar. Dan paling hebat dia kata dalam surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kenapa sabar tu penting? Sebab sabar tu susah. Nak cakap sabar tu senang, sabarlah. Sabar tu susah. Sebab kadang-kadang kita diberi macam-macam dugaan. Tu pun Allah dah cakap dah dalam Al-Quran. Dia kata, kami akan beri kamu sedikit ujian, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa, semua tu Allah akan uji kita. Tapi ingatlah, dia suruh kita bersabar sebab di akhir nanti kita akan bergembira. Dia dah janji, tarikan tu dah ada dalam Al-Quran tu. Dia kata, kalau kita rasa diuji sangat, ambil Al-Quran. Dia kata tenaga Al-Quran tu, menangislah sambil mengaji tu, kerana dalam tu akan ada tenaga yang akan transfer pada diri kita untuk memberi kita kesabaran. Tak perlu pergi dan cerita dengan semua orang di sekeliling kita. Kau tahu tak hari ni aku buat satu paperwork, kena tandang gini, ini kena itu, kena ini. There's no point telling people around us because satu, orang tu akan menambah negativity dalam hidup kita. Kedua, kita akan tak ada penyelesaian. Kita akan cari lagi untuk orang bercakap sebab kita masih ada benda tu dalam diri kita. I've gone through this. I'm telling you from my own experience. I'm very sure some of you out there pun ada experience macam ni. Kita kadang-kadang dalam rasa keadaan yang sangat-sangat down, kita perlu seseorang untuk kita bercakap. Bercakaplah dengan Al-Quran. Bercakaplah dengan Allah. Itu pun dia ada cakap tu nanti. Nanti saya sikit lagi ya. A few more slides just. So dia kata, dia beri ingatan. Dia kata Allah dah cakap. Maka sesiapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah. Semua ni kita dah belajar dulu dalam surah Al-Zalzalah. Allah akan nampak. Kita akan diberi balasan juga. Jadi kita tak perlu bekerja-kerja untuk buat yang tak elok. Berlumba-lumba lah buat kebaikan. Kerana kebaikan tu akan datang balik pada kita. Kenapa kita disuruh doa? Kalau kita doa, jangan doa untuk diri kita. Kita doa juga untuk orang di keliling kita. Kerana doa tu akan balik pada kita. Cakap happy birthday. Orang semua cakap happy birthday kat dalam message ni kan. Aku tak cakap happy birthday, merajuk lah pula dia. Cakaplah happy birthday, copy paste. Niat tu apa? Niat tu kerana nanti kan dia cakap aku marah pula kat dia kan. Negativity is there. You will not ikhlas. Tapi kalau you ikhlas, birthday dia, awak baca doa tu, kawan-kawan hantar kat situ kan, semoga dipanjangkan umur, bla bla bla, you baca, amin, then you send. The same doa will come back to you. That is what this person is highlighting. Jadi tak perlu kita despair, sedih ke, apa ke, buat apa yang Allah suruh. Gitu. So dia kata campurkan tiga-tiga ni. Doa, syukur and sabar. When you put all these three elements together beautifully, you akan berjaya. You akan
akan berjaya. Don't have to worry. Dan dia kata, saya suka dalam, I think somewhere in bab yang tadi ni, yang ini dia cerita dalam bab 3, dia kata how to gandingkan, how to gabungkan all these three. Dia ada bagi 6 cara. Saya tak nak kupas satu-satu, nanti tak excited kan, semua kena baca buku ni. Okay, 6 cara dia macam mana baca buku ni. And then in bab 4 dia pun, bab 4 dia pun dia cerita macam mana Al-Quran menjawab keinginan kita. Kita ada macam-macam keinginan kan, macam mana Al-Quran jawab tu pun dia cerita dalam bab 4. Dan bab yang paling cantik tu, bab 5 tu, dia cakap pasal komunikasi. Macam mana kita nak Al-Quran bertindak balasan yang kita nak bagi tenaga Al-Quran tu transfer kat kita. Macam mana kita pula nak minta tenaga tu daripada Al-Quran. So dia kata one way is meditation, berkomunikasi actually. Perkataan dia adalah berkomunikasi. So saya cari Google kan, saya Google lah berkomunikasi ya. Keluarlah berkomunikasi dengan Tuhan. No, I Google berkomunikasi if I'm not mistaken. So when I Google berkomunikasi, saya nampak gambar orang ni dengan orang ni. So this is how other people communicate. Berkomunikasi dengan diri sendiri, yes. Sorry, itu yang perkataan yang saya Google. Sebab orang ni dia kata berkomunikasilah dengan diri sendiri. Okay, saya Google berkomunikasilah dengan diri sendiri. So ini gambar yang keluar. So saya kata ini bukan cara orang Islam. Oh sorry. So saya type berkomunikasi dengan diri sendiri for Muslims. Inilah dia keluar. Mengaji, semayang, okay, all this. So as Muslims, we need to have my time. My time for us to communicate with our Creator. Memang kita kena ada masa tu. So macam mana? Itu dia. Dengan mengaji Al-Quran, dengan berdoa, kita akan dapat tenaga tu masuk ke dalam diri kita. And then he said, dalam buku dia kata, kita kena berkomunikasi pada diri kita tu, muka surat 73, written there. Kita tanya diri kita ni, apa sebenarnya yang saya inginkan? Tanya balik diri kita secara jujur, dia kata. Write down on a piece of paper, sebenarnya apa yang aku nak? Kenapa aku nak benda tu? Kenapa aku nak benda tu? Okey, kalau aku dapat benda tu, adakah aku akan rasa lebih bahagia? Kalau aku bahagia, apa yang boleh menyebabkan benda tu menyebabkan kita bahagia? So kita tulis benda ni. Adakah saya akan tersenyum bahagia ketika memperolehi apa yang saya inginkan ini? Kenapa? Dan apa sebenarnya makna kebahagiaan pada pendapat saya? So kita tulis benda tu sendiri. Think for our own, on our own. Apa sebenarnya yang kita nak? Yang kita sibuk cakap bahagia, yang kita nak, kita tak bahagia, kita tak happy, write it down, dia kata. And if you take a look at the bab kan, ini bab-bab yang dalam buku, dia ada 5 bab je, tapi semuanya sangat cantik penyusunan, sangat, it's very santai. Dia cara dia bercakap dengan kita ni, dia punya tenaga sampai kat kita ni pun secara very santai. He's just talking to us and he's teaching us how Quran can be your tool for anything in your life. Tenaga daripada Al-Quran tu kita nak sebab Quran tu dah ada attraction for the readers. Jadi tak payahlah nak sibuk cari itu, cari ini, bacalah Al-Quran. Dia kata, bacalah at least 1 minit. Kalau tak pun, 1 ayat. I remember masa tu anak saya yang sulung tu dia baru nak ambil PSR ke apalah. So Alhamdulillah masa tu saya ada satu peluang untuk mengikuti satu ceramah ustaz lah di sekolah anak saya tu. Dia kata make it a habit anak sebelum pergi sekolah buka Quran. So Alhamdulillah sampai ke hari ini, Alhamdulillah syukur pada Allah. Sampai ke hari ini anak-anak saya tak tahulah kalau dah masuk universiti dia tak buat, tapi yang dia cakap dengan saya dia buatlah Alhamdulillah. Dan saya percaya memang dia buat. Pagi sebelum mereka melakukan sesuatu di awal pagi, memang mereka akan buka Quran dan baca. Ada ketika kita terlalu sibuk yang sampai kita, yalah
nak time dia orang nak exam kan, pagi pukul 8 kerja, nak bersiap, bersarapan apa semua. But still the first question I will ask them is, dah ngaji belum? Kalau belum, still tak payah ngaji banyak. Buka Quran, kalau yang dah sibuk sangat lah kan on that day. Buka Quran, tengok Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Itu yang paling teruk lah. Yang paling okay. But still that particular morning, you open the Quran, you recite one, you look at the Quran. Sebab tengok Quran pun dah dapat pahala kan. And then you recite one sentence from the Quran. Tak boleh baca Bismillah, tak apalah, buka je. Alif Lam Mim. Okay, Sadaqallahul Azim. But it's a must for my children to recite Quran before they leave the house. And Alhamdulillah, now benda tu dah jadi macam expanded until every morning. Alhamdulillah, syukur pada Allah, jangan Allah tarik nikmat ni. Setiap pagi mesti baca Yasin dulu sebelum keluar. So do it. You will see the tremendous changes in your life. Benda tu memang mula-mula memang susah, tapi when it's a routine for you, insyaAllah tak ada masalah. Buatlah, suruh anak-anak buat. Mula dari kecil. Dia tak pandai baca Quran, tak apa. This is from my personal experience, bukan daripada dalam ni. Tapi orang ni dia memang cakap, dia kata bacalah sehari walaupun 1 minit. You need to have that myself dalam 1 minit with the Quran. Bacalah. So, based on my experience, Alhamdulillah memang betul. Benda akan dimudahkan untuk you. You memang, yelah, semua tak akan datang dengan mudah macam gitulah. Maknanya Allah will give you ways to find jalan keluar. Tapi kalau ditakdirkan tak dapat, as I said just now lah, yang orang ni kata 3 sebab tu. So don't have to worry. Quran is the best ni. Dan buatlah, ini Alhamdulillah amalan ni started from my mom lah. Dia syukur Alhamdulillah, dia dapat idea pun daripada, yelah kita sharing macam ni lah kita dapat idea kan. As a big family, we will share baca Quran setiap bulan. Maknanya family besar, setiap orang akan baca 1 juz. Kalau tak cukup, seorang akan baca 2 atau 3. Kalau terlebih tu macam orang ni dah terlebih, selalunya kita ngam-ngam cukup masa mula-mula dulu, masa belum ada anak-anak yang ramai. Kita ada macam tak cukup lah, jadi siapa yang cepat sikit dia akan baca 2 atau 3 juzuk. But every month Islam, kita orang guna bulan Islam, setiap bulan Islam kami akan pastikan kita khatam 1 secara beramai-ramai. Dan masa PKP kita tak dapat jumpa, but still in our own houses dah cukup. Kita akan bagi tempoh lah, sekian tarikh semua dah habis bacaan tu. Kita akan doa di rumah masing-masing. Setiap bulan it's a practice. Alhamdulillah till today, I think dah lama lah bertahun-tahun kita dah buat. Alhamdulillah, syukur. Ada masa sangat sibuk, masing-masing tak dapat berkumpul. Dulu kita boleh berkumpul baca khatam tu sama-sama. Lepas tu dah lama masing-masing sibuk dengan banyak tempat kan, masing-masing KL lah apalah. Jadi kita still, we still, sebab kita ada teknologi yang sangat mudah. Okay, baca surah ni, juz ni, orang A baca ni kan kita dah susun. So semua baca by on that day, on that maghrib, on isyak, kita duduk, kita khatam beramai-ramai. Masing-masing di rumah masing-masing. So these are the routines that will bring energy to our life. Kalau berlaku apa-apa yang di sebalik apa yang kita nak, that is Allah's qada dan qadar lah. Kita terima kan. So bersyukurlah kita dapat jumpa. Saya rasa saya dapat sharing macam ni pun saya rasa satu rezeki. Tiba-tiba bila Dr. Fuza, terima kasih, Dr. Tyra, terima kasih. Bila diorang call, dia kata, Doktor boleh tak sharing untuk minggu ni buku? Saya kata, boleh insyaAllah. Dalam kepala saya, buku apa Saya pun toleh ke rak buku saya. Memang mata saya terus terpandang pada buku ni. Dalam banyak-banyak buku tu, mata saya terpandang buku ni. Saya kata, yes, that's the best book that I'm going to share Ramadan. Allah, terima kasih. Saya cakap Allah, terima kasih. Tunjukkan saya buku yang terbaik untuk saya share pada kawan-kawan. Moga apa yang saya share, kalau ada salah silap, saya mohon ampun, maaf. I'm just sharing what I know.
Kalau saya tersalah cakap, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada yang saya salah, tolong betulkan. May Allah bless all of us in Ramadan, dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik di tahun-tahun akan datang daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Okay. Dan semoga kalau ada pahala di sini, syukur Alhamdulillah. That's all. I'm giving back to Madam Moderator. Cantik Alhamdulillah. Pukul 3, saya target habis pukul 3. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih. I keluar dari sharing. Okay, ladies and gentlemen, semua thank you very much. Cepat sangat masa rasanya. Okay, majlis merakamkan ribuan terima kasih buat Profesor Madya, Dr. Aminah Bibi Binti Saidawi, Profesor Madya Akademi Pengajian Bahasa atas perkongsian buku yang menarik berkaitan hukum tarikan atau Law of Attraction. Okay, so far ada tak sesi soalan? Di ruangan chat saya nampak macam tak ada kan, Doktor kan? Ada yang nak bertanya? Tak ada. So far tak ada. So bila doktor sebut tentang doa perlu dari hati yang ikhlas, syukur, tanpa was-was tu, suka saya kaitkan dengan psikologi. Kalau psikologi doktor kita ada macam Johari window. Johari window tu cause doa tu is unknown. Maksudnya orang yang tak tahu, kita pun tak tahu. It's a miracle. Allah aja yang tahu apa yang akan jadi. Tapi doa tu ada caranya kan doktor. Apa yang doktor terangkan tadi, bukan minta je daripada Allah, kena puji-puji Allah dulu. Sedekahkan kepada muslimin dan muslimat, para anbiya semua, baru nampak kita ni ketika berdoa, adakah kita ni seorang yang bersabar atau tidak dalam permintaan doa kita pada Yang Maha Esa. So we communicate with Quranic law of attraction dari segi perkongsian itu tadi. Muslimin dan muslimat sekalian, tidak dilupa saya ucapkan terima kasih buat Puan Hajah Rahimah Muhammad Amin, Suri Hati Profesor Madya Dr. Haji Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor selaku penasihat dan pengerusi Pewani UiTM Johor. Tidak dilupa juga kehadiran yang berbahagia Rektor atas sesi perkongsian secara maya pada petang ini. Okey, orang-orang hebat dengar ni. Masya Allah, itulah orang-orang hebat kat Okey, sini. Masya Allah, Alhamdulillah. ada kat sini punya diorang. Okey. Allah. Sekian saja daripada saya dan doktor. Saya Suzainah binti Rahmat, kaunselor UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Memohon 1000 kemaafan atas segala kekhilafan sepanjang program berlangsung. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Mohon boleh isikan jam latihan di ruangan chat yang akan Dr. Tahira share sebentar lagi. Jangan live dulu, isi jam latihan. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Aminah. Terima kasih Bu.